you ready? I'm a survivor. I'm not gonna give up. I'm not gonna stop. I'm gonna work harder. I'm a survivor. I'm not gonna give up. I'm not gonna stop. I'm gonna work harder. I'm a survivor. I'm gonna make it. I'm a survivor. I'm a survivor. Sistem keluarga atau rumah tangga amat dipandang berat oleh syariat Islam kerana ia merupakan suatu kumpulan dari masyarakat terkecil yang terdiri dari pasangan, suami isteri, anak-anak, mertua dan sebagainya. Maka wujudlah rumah tangga yang sah setelah akad nikah atau perkahwinan sesuai dengan ajaran agama dan undang-undang. Kajian ini membincangkan punca dan solusi keruntuhan rumah tangga di kalangan masyarakat Islam. Terdapat dua faktor utama iaitu faktor dalaman dan faktor luaran. Kajian ini menggunakan metod pengumpulan data melalui kaedah perpustakaan terhadap bahan-bahan semasa yang berkaitan. Hasil kajian mendapati kesedaran terhadap hak dan tanggungjawab dalam rumah tangga yang berlandaskan hukum agama menjadi asas utama dalam menangani isu keruntuhan rumah tangga. Dia ni asyik main telefon je. Kalau I tahu macam ni, lebih baik kita dekat rumah je lah, tak payah keluar. Alah Yumi, ayah ada penting ni. Dah dah. Yelah. Yu, jom kita makan kat kedai ni. Jom. Beberapa hari kemudian, Dahini dengan Rosli terjumpa di lift. You tinggal sini? Ni siapa? You pilih hari tu ke? Yang dekat kedai. Oh, yang you datang dengan bini you tu ke? Tak, tu kawan I. Oh, You tinggal berapa? I duduk tinggal 23. You? 19. Kira dekat lah kan? Ni mana laki aku ni? Kau tak angkat-angkat apa semua. Lepas tu anak dah tengah problem, tengah hilang. Aduh, laki aku ni. Abang! Abang pergi mana? Saya call, siap abang tak balas pun, tak jawab pun. Kau kenapa? Aku baru balik kerja ni. Anak kita bang, anak kita hilang. Dia tak balik rumah. Lah, dah besar kan? Janganlah gabar. Mana boleh, dia satu-satunya anak kita kot. Kita kena jaga dia tau. Yalah, jom cari. Lalu si ibu dan si bapanya bergerak mencari anaknya berdekatan perumahan mereka. Baik dia perempuan ni. Muda lagi. Kenal ni? Kenal? Mana? Budak mana ni? Pergi so. Budak Mibau. Uish. Lawas. Pelan! Kau bapa tu? Bapa. Selepas beberapa minit mencari anak mereka, lalu mereka terlihat anak mereka sedang melepak bersama rakan-rakannya di taman. Si ayah berasa berang lalu menjerit nama anaknya. Kau buat apa ke sini? Mana aku bawa apa? Kau tak tahu ke? Sekali aku nak buat apa? Apa masalah awak ni? Kenapa awak marah anak kita? Budak ni kurang ajar sangat ni. Kau perempuan, kau diam. Kau Selepas mereka bertengkar antara si bapa dan si anak, dan si ibu pun menenangkan si suami, akan tetapi dia pula dimarahi. Si ibu menyuruh anaknya pergi dan si suami pun beredar dengan keadaan marah. You, kenapa ni? Tak adalah.
tengah stres sikit. Alah, apa stres-stres ni? It's okay, I kan ada. Kalau nak hilangkan stres, jom ikut I. Semasa si suami keluar bersama perempuan sepanannya, di tepi jalan, tiba-tiba mereka terserempak dengan isteri si Rosli dan anaknya. Lalu, pertengkaran antara mereka berlaku. Abang, apa semua ni? Siapa perempuan ni bang? Sampai hati you buat air macam ni kan? Excuse me? How dare you push me? Who are you? Sudah. Apa yang sudah? You, I boleh spare you. Kau jangan sentuh mak aku. You, please you, I boleh spare you. Dia nak explain apa lagi? You dah curah depan mata I kot. Cukup lah. Kau jangan jumpa mak aku lagi. Dah, jom bu. Selepas kejadian tersebut, si suami mengambil tindakan untuk berjumpa dengan kaunselor bagi mendapatkan nasihat dan teguran atas segala yang berlaku. Kaunseling perkahwinan. Pengenalan. Matlamat utama syariat Islam ialah membangunkan masyarakat manusia secara keseluruhan ke arah yang lebih baik di dunia dan di akhirat. Perkahwinan bukanlah penyatuan sementara sahaja, tetapi ia bermaksud ikatan sepanjang hayat. Setiap rumah tangga yang didirikan adalah bertujuan untuk mencipta satu corak hidup yang aman dan tenteram. Firman Allah Subhanahu Wa Taala bermaksud, dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya dan rahmatnya bahawa ia menciptakan untuk kamu, iaitu wahai kaum lelaki, isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya, dan dijadikannya di antara kamu suami isteri perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan yang menimbulkan kesedaran bagi orang-orang yang berfikir. Surah Ar-Rum ayat 21. Perkahwinan merupakan satu ikatan yang murni antara seorang lelaki dan perempuan untuk hidup bahagia bersama dalam sesebuah rumah tangga. Dalam istilah kekeluargaan, perkataan yang sering digunakan adalah al-zawaj atau al-nikah. Secara ringkasnya, ia bermaksud satu akad yang menghalalkan pergaulan antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram dan seterusnya menimbulkan hak dan kewajipan antara kedua-duanya. Definisi rumah tangga. Ianya bermaksud sesuatu tempat di mana seseorang menjalinkan hubungan dengan pasangan yang dinikahinya dan bersama-sama membangunkan suatu keluarga Islam. Memandangkan rumah tangga sebagai tempat perlindungan, pertemuan dan kedamaian. Di bawah naungan rumah tangga berlaku pertemuan di antara hati-hati, iaitu pertemuan ditegaskan di atas lunas-lunas kasih mesra, saling simpati, saling melindungi, saling berbudi juga ditegaskan di atas lunas menjaga dan memelihara kesucian diri. Di bawah lindungan rumah tangga juga lahirnya kanak-kanak dan suburnya muda-mudi, dan ia dapat mengeratkan tali hubungan kasih sayang dan hubungan saling bantu-membantu. Kerana itulah Al-Quran menggambarkan rumah tangga dengan gambaran yang halus dan lembut, iaitu gambaran hubungan yang terpancar darinya rasa kasih sayang dan mesra. Definisi konflik rumah tangga. Ianya merupakan satu keadaan kehidupan suami isteri sentiasa berada dalam suasana yang tidak harmoni dan berkonflik. Suami isteri saling langkah-langkah penyelesaian.
Secara umumnya, konflik rumah tangga boleh ditangani andainya pihak suami dan isteri berupaya menyelesaikan dengan mengambil pendekatan berfikiran terbuka dan positif. Penyelesaian konflik rumah tangga secara ringkasnya dapat dibahagikan pada 3 peringkat seperti yang akan dibincangkan di bawah ini. Peringkat pertama, penyelesaian konflik rumah tangga pada peringkat yang pertama lebih berbentuk pada pencegahan sebelum berlakunya konflik rumah tangga. Ia tertumpu pada aspek pengajaran dan pendidikan untuk membantu memberi panduan kepada pasangan yang akan berumah tangga. Yang pertama, khusus pra-perkahwinan. Penyelesaian konflik rumah tangga yang boleh dibuat pada peringkat awal perkahwinan ialah dalam bentuk khusus pra-perkahwinan. Khusus pra-perkahwinan diadakan bertujuan untuk memberi maklumat dan pendedahan awal tentang konsep dan matlamat rumah tangga. Melalui kursus pra-perkahwinan, pasangan dapat didedahkan dengan hal ehwal perkahwinan, tanggungjawab serta matlamat sesebuah perkahwinan. Kursus ini mula diwajibkan kepada setiap pasangan yang ingin berkahwin mulai pada tahun 1997. Yang kedua, khutbah nikah. Khutbah secara amnya bermaksud nasihat dan peringatan. Khutbah adalah perkara sunnah yang dilakukan untuk menasihati orang dan tujuan pelbagai perkara lain. Ia juga tidak khusus untuk tujuan nikah sahaja, tapi khutbah diperlukan untuk tujuan berbicara. Antara tujuan khutbah nikah ialah menerangkan objektif pernikahan, memperbaiki niat pernikahan, mempelajari adab hidup berpasangan serta menjelaskan tentang tugas serta tanggungjawab pasangan suami isteri ketika menempuhi alam perkahwinan. Peringkat kedua, penyelesaian konflik rumah tangga lebih tertumpu pada kaedah rawatan untuk memperbaiki rumah tangga yang sudah mula rosak dengan cara memberi nasihat dan peringatan terhadap hak-hak dan tanggungjawab suami isteri yang mungkin telah dilupakan. Ianya boleh dibahagikan pada 2 bentuk, iaitu penyelesaian yang boleh diselesaikan di peringkat suami isteri sahaja atau penyelesaian yang melibatkan bantuan orang tengah. Penyelesaian peringkat suami isteri. Konflik rumah tangga berpunca daripada pihak yang membuat angkara. Konflik rumah tangga dan nusyus merupakan 2 perkara yang berkait rapat serta sering melanda rumah tangga dan boleh mengakibatkan rumah tangga porak-peranda dan berpecah belah. Nusyus seperti yang dijelaskan sebelum ini bermaksud keadaan di mana suami atau isteri enggan menunaikan kewajipan sebagaimana yang dituntut oleh syarak. Memandangkan nusyus boleh berlaku sama ada di pihak lelaki atau isteri, maka Islam telah menggariskan panduan bagaimana mengenai fenomena ini sekiranya ia berlaku di dalam sesebuah perkahwinan. Sekiranya penyelesaian tidak dapat dicapai, maka isteri hendaklah mengadu pada kadi supaya dapat memperoleh jalan penyelesaian. Penyelesaian menggunakan hikmat orang tengah. Penyelesaian konflik rumah tangga menggunakan bantuan orang tengah biasanya melibatkan konflik yang telah berlanjutan dan telah sampai ke tahap di mana suami dan isteri tidak dapat mengawal perasaan masing-masing. Sekiranya konflik sudah sampai ke tahap ini, maka aduan boleh dibuat ke mahkamah dan mahkamah akan melantik wakil untuk berbicara tentang cara terbaik untuk menyelesaikan konflik. Orang tengah atau pendamai berperanan untuk membantu menyelesaikan konflik rumah tangga yang dihadapi oleh pasangan suami isteri. Orang tengah juga dilantik apabila isteri merasakan bahawa ada kemungkinan nusyus daripada pihak suami. Orang tengah biasanya dilantik di kalangan saudara mara terdekat di sebelah pihak suami dan juga pihak isteri. Walau bagaimanapun, tidak menjadi satu kesalahan sekiranya saudara mara yang dilantik itu merupakan saudara mara yang berjauhan asalkan mereka berminat mendamaikan keadaan dan menyelamatkan rumah tangga daripada perpisahan.
Pertama, pejabat kadi. Pejabat kadi telah ditubuhkan di wilayah persekutuan untuk membantu pasangan yang ingin atau telah berkahwin bagi menyelesaikan perkara-perkara yang bersangkutan dengan perkahwinan. Ia juga berperanan memberikan penyelesaian yang memuaskan bagi pihak-pihak yang berkaitan. Antara bantuan yang diberikan oleh pejabat kadi dalam menyelesaikan sesuatu perselisihan dalam rumah tangga ialah dengan memberi nasihat secara meluas tentang konsep perkahwinan dalam Islam dan menyiasat latar belakang suami dan isteri sekiranya masalah yang dihadapi semakin tegang. Dalam situasi ini, pejabat kadi mempunyai pegawai yang bertanggungjawab memberikan khidmat kaunseling untuk pasangan yang menghadapi perselisihan rumah tangga. Sekiranya keadaan bertambah serius, pejabat kadi boleh memanjangkan perkara tersebut ke mahkamah untuk penyelesaian kedua. Kaunselor. Penyelesaian konflik rumah tangga di peringkat suami isteri mungkin akan menemui jalan buntu sekiranya konflik berada di tahap yang serius. Peranan pegawai perunding atau kaunselor bertaudiah serta mempunyai pengkhususan dalam bidang kekeluargaan adalah penting untuk menjernihkan keadaan yang semakin keruh. Tidak digalakkan berbincang dengan orang perseorangan yang hanya mengaku sebagai kaunselor tapi sebenarnya mereka bukan dalam kategori tersebut. Tujuan utama kaunseling diadakan ialah untuk mengenal pasti punca ketegangan hubungan antara pasangan suami isteri dan cubaan untuk mendamaikan pasangan agar hubungan mereka dapat dipulihkan. Khidmat kaunselor juga boleh diperolehi di pejabat kadi di setiap daerah. Kaunselor-kaunselor yang dilantik hendaklah mempunyai kelayakan dalam bidang rundingan supaya boleh membantu mendamaikan pihak-pihak yang bertikai. Setelah aduan diperolehi daripada suami atau isteri, kaunselor akan meminta suami dan isteri hadir ke pejabat pada masa yang telah dijanjikan untuk mendengar permasalahan dan aduan dari suami dan isteri, sama ada secara perseorangan atau secara rundingan bersama. Pada peringkat ini, pasangan diberikan nasihat agama dan kaunseling agar bersabar dan cuba memperbaiki hubungan antara mereka. Sekiranya rundingan cara ini tidak berkesan dan tidak mampu mengubah keadaan, maka kaunselor akan bertindak memberikan laporan kaunseling dan nasihat kepada pasangan agar merujuk perkara tersebut ke mahkamah untuk dibicara dan diputuskan. Sekian, terima kasih. Punca-punca konflik rumah tangga. Konflik rumah tangga pada kebiasaannya terjadi disebabkan beberapa faktor atau masalah. Secara umumnya, punca-punca konflik rumah tangga dapat dibahagikan kepada dua kategori. Yang pertama, faktor dalaman dan juga faktor luaran. Faktor dalaman yang pertama ialah agama. Kekurangan pengetahuan dan pendidikan yang berlatar belakangkan keagamaan serta terperangkap dalam kehidupan dan budaya sosial yang liar hanya akan mengakibatkan konflik rumah tangga. Sebagai contoh, suami mengabaikan tanggungjawab rumah tangga seperti tidak memberi nafkah hidup dan sewajarnya. Yang kedua, tekanan bebanan kerja. Mencari rezeki yang halal untuk menyara keluarga adalah tanggungjawab seorang suami. Malahan kebanyakan wanita ataupun juga isteri bekerja untuk menampung keperluan keluarga. Kebahagiaan rumah tangga bergantung pada kebijaksanaan suami isteri dan suami isteri yang bekerja untuk membahagikan masa dan tumpuan kepada kerja dan juga keluarga. Namun demikian, tekanan kerja menyebabkan kurang tumpuan yang diberikan keluarga atau masalah di tempat kerja yang berlarutan sehingga di luar rumah hanya akan menyebabkan konflik rumah tangga. Yang ketiga, sikap. Suami atau isteri harus mempunyai sikap yang disenangi oleh pasangan masing-masing untuk menjamin kebahagiaan rumah tangga yang berkekalan.
Sikap bengis suami atau sikap isteri yang tidak menghormati suami hanya akan mewujudkan konflik di dalam rumah tangga. Yang keempat, masalah kesihatan. Masalah kesihatan pasangan merupakan salah satu punca berlakunya konflik kesihatan yang tidak memuaskan sama ada dari pihak suami atau isteri kadang-kadang dianggap membebankan pasangan mereka. Masalah seperti ini seharusnya perlu dihadapi bersama oleh pasangan yang telah berkahwin kerana ini adalah masa yang sesuai untuk membuktikan kasih sayang antara mereka. Faktor luaran. Yang pertama, campur tangan keluarga secara berlebihan. Campur tangan keluarga boleh dibahagikan kepada dua, iaitu campur tangan untuk kebaikan rumah tangga tersebut ataupun sebaliknya. Campur tangan keluarga ini boleh melibatkan mana-mana ahli dari sebelah pihak, keluarga isteri atau suami. Namun demikian, keluarga yang terdekat kebiasaannya mampu mempengaruhi rumah tangga adalah mertua. Yang kedua, masalah ekonomi. Masalah kemerosotan ekonomi yang melanda dunia mengakibatkan kesukaran mendapatkan kerja, pengangguran dan inflasi dan sebagainya. Ini juga sedikit sebanyak akan mempengaruhi kestabilan rumah tangga sebilangan pasangan disebabkan keadaan kewangan keluarga yang tidak stabil ataupun tekanan pasaran, ekoran, pemberhentian kerja dan kesulitan untuk mencari pekerjaan yang